Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid sekalian. Berjumpa kita di Alam Maya. Terlebih dahulu, cikgu ucapkan selamat datang ke tahun 5 2021. Cikgu Ainariza akan mengajar kamu semua mata pelajaran sejarah tahun 5. Tema kita ialah warisan negara kita. Unit 1, Institusi Raja Payung Negara. Standard pembelajaran pada minggu ini ialah 6.1.1 menyatakan pengertian raja dan kerajaan, 6.1.2 menerangkan konsep wahdat antara raja dengan rakyat, dan K6.1.5 menyatakan kepentingan menghargai institusi raja. Baiklah, tajuk ini adalah berkaitan warisan negara Malaysia yang unik dan istimewa. Negara kita mempunyai banyak warisan yang perlu dibanggakan. Antara warisan negara kita ialah institusi raja, agama Islam dan bahasa Melayu. Pada kali ini kita akan belajar tentang warisan negara yang pertama, iaitu institusi raja. Apakah yang anda akan pelajari? Pertama, kita akan mengetahui tentang pengertian raja dan kerajaan, serta kedua, konsep wahdat antara raja dan kerajaan. Pergi kepada pengertian raja. Maksud raja. Raja merupakan pemerintah tertinggi bagi sesebuah kerajaan yang berdaulat. Sementara itu, maksud kerajaan pula ialah negeri atau negara yang ditadbir secara sah. Baiklah. Institusi raja ini telah diwarisi sejak zaman kerajaan Melayu awal lagi. Kedudukan raja ini terletak pada hierarki. Hierarki merupakan kedudukan yang teratas dalam sistem pemerintahan kerajaan Melayu awal pada zaman dahulu. Iaitu kerajaan Melayu awal, kamu semua dah belajar pada tahun 4. Ini bermakna raja atau sultan ialah ketua negeri yang mentadbir rakyat dan kerajaan baginda. Raja menggunakan gelaran sultan selepas kedatangan Islam ke tanah Melayu. Mari kita lihat peta negara kita, Malaysia. Selepas merdeka, institusi raja ini telah diwarisi sehingga kini dan telah menjadi identiti negara. Ini ialah peta negara Malaysia. Di sini cikgu akan menyatakan gelaran-gelaran yang berbeza bagi ketua-ketua negeri di Malaysia yang mengamalkan institusi raja. Ingat ya, ada negeri-negeri di Malaysia yang tidak mengamalkan institusi raja. Ada 9 buah negeri yang mengamalkan institusi raja, iaitu yang pertama, negeri Perlis. Perlis menggunakan gelaran raja. Kedah, gelaran sultan. Perak, sultan. Selangor, sultan. Negeri Sembilan menggunakan gelaran yang di-Pertuan Besar. Ini bukan menggunakan sultan ataupun raja. Kelantan, sultan. Terengganu, sultan. Pahang, sultan, dan negeri Johor menggunakan gelaran sultan. Untuk pengetahuan murid-murid semua, negeri Pulau Pinang, Penang ni bermaksud Pulau Pinang
Pulau Pinang, Melaka, Sabah dan Sarawak tidak mempunyai institusi raja. Jadi gelaran ketua negeri yang digunakan ialah Yang di-Pertua Negeri. Manakala bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, ada Putrajaya di sini dan juga Labuan di Sabah, diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong. Nanti kamu boleh rujuk dalam buku teks. Seterusnya kita ke yang kedua, iaitu wahdat antara raja dan rakyat. Apakah maksud wahdat? Wahdat di sini bermaksud perjanjian taat setia. Taat setia ini bermaksud di antara raja dan rakyat. Ia telah berlaku, perjanjian ini berlaku sejak zaman dahulu antara wakil raja iaitu Seri Teribuana dengan wakil rakyat yang bernama Demang Lebar Daun. Dalam perjanjian ini, rakyat telah berjanji untuk memberikan taat setia kepada raja, manakala raja pula berjanji untuk memerintah rakyat dengan adil dan saksama. Oleh itu, kita haruslah memberikan taat setia yang sepenuhnya kepada raja atau sultan. Taat setia ni, kita harus menumpahkan taat setia kepada raja dan negara, raja atau sultan ini, kerana ia telah termaktub dalam prinsip kedua rukun negara, iaitu kesetiaan kepada raja dan negara. Baiklah, untuk minggu ini sahaja yang akan kita pelajari. Sebagai rumusannya, kita perlu tahu bahawa institusi raja ini amat penting kepada kita kerana ia telah menjadi asas kepada pembentukan negara kita yang ada pada hari ini. Oleh itu, sebagai warga negara yang bertanggungjawab dan cinta akan negara, kita seharusnya menyanjungi dan menghargai institusi raja dengan sepenuh hati. Itulah tanggungjawab kita sebagai warga negara Malaysia yang bertanggungjawab. Untuk akhirnya, cikgu akan beri latihan kepada murid-murid semua. Ini latihannya. Murid-murid boleh buat latihan ini di dalam buku tulis, dan sementara itu tunggu apa-apa saja arahan daripada guru sejarah kelas masing-masing. Soalan yang pertama ni ialah nyatakan pengertian raja, B kerajaan, C wahdat. Dan kedua, namakan gelaran bagi ketua negeri berikut. Murid-murid boleh rujuk pada nota slide yang saya dah berikan tadi, ataupun bila dapat buku teks boleh rujuk dari dalam buku teks. Sekian, terima kasih. Dari saya, Cikgu Aina Riza. Bertemu lagi pada lain waktu.